KPM. Dulu asyik mengadu kata aku tiada apa. Budak flat, bangun budak flat. Dah lama. Hai, tak cuci rumah ni. Budak-budak ni mainan tak rata-rata. Alamak, tak sampai pula lah. Aduh, hai. Macam mana ni? La 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 la. Hai? La, la. Kenapa Fizi? Mana wire penyedut pagar cikgu ni? Saya punya wire pun tak Kenapa? cukup. Tengok saya punya. Wah, dapat ni. Zup zat. Senang je. Senangnya cikgu. Macam mana ni cikgu? Macam mana? Macam mana magic kan? Tu kita nak belajar magic hari ni. Kenapa ada benda magic macam ni? Ya ke? Ya. Penyedut ampagas lah. Jom kita... Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Ya, saya Fizi, host anda pada hari ini. Penat betul saya vacuum seluruh rumah saya ni. Rumah saya ke studio ni. Terima kasihlah kepada semua yang sedang menonton kita pada hari ini. Kalau tadi saya tengah memvacuum menggunakan penyedut ampagas ni, tapi saya punya wire tak cukup panjang lah. Tiba-tiba Cikgu Mai datang bawa satu penyedut hampa gas yang lain. Kita nak tanya Cikgu Mas kita ni. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fizi. Hai. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah sihat. Cikgu Mas pula, Cikgu Mai Zatul. Mas tu jiran saya. Okey, untuk pengetahuan anda, Cikgu Mai Zatul ni datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Kepung Baru Cikgu ya. Cikgu, hari ni saya penat betul lah Cikgu. Yelah Fizi, kenapa Fizi? Apa masalahnya? Masalahnya penyedut hampa gas saya ni Cikgu, dia punya wire tak cukup panjang. Okey. Kemudian cikgu tunjuk pula cikgu punya penyedut hampa gas yang magic ni. Betul tak? Betul cikgu. Sebab hari ni sebenarnya kita nak belajar tentang bukan penyedut hampa gas. Betul? Tapi ada kaitan dengan teknologi yang penyedut hampa gas ni guna. Itu yang bakal kita belajar pada hari ini kawan-kawan. Terima kasih kerana sudi menonton Reka Bentuk dan Teknologi. Hari ini kita akan belajar tentang kepentingan reka bentuk dan teknologi cikgu ya. Ya betul. Baik. Hari ini cikgu kita tidak berdua cikgu dalam studio. Izinkan saya letak dulu saya punya penyedut hampa gas cikgu ya. Baik, kita nak bersama-sama dengan kawan-kawan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kepung Baru. Jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita dekat Google Meet ni. Selamat petang kawan-kawan. Lambai sikit. Baik, kita nak berkenalan dengan kawan-kawan saya ni. Kita mulakan dengan Ain Nur Balkis. Ain, sila kenalkan diri Ain. Ain. Hai dan salam sejahtera Abang Fizi dan Cikgu Mai. Hai. Saya Aina Balkis binti Ahmad Aspi. Saya dari SMK Kepung Baru. Awak punya cita-cita nak jadi apa? Ain? Jadi seorang guru. Wah, nampak jadi cikgu dah. juga kan? Ciri-ciri kepimpinan. Idola ni. Dia mengidolakan Cikgu Mai kita. Baik, yang seterusnya kita nak bersama dengan Kamali. Mari Kamali. Kamali, kenalkan diri Kamali yang comel, yang cantik. Senyum sikit. Silakan Kamali. Salam sejahtera Abang Fizi dan Puan Mai Satu. Nama saya Kamali dari SMK Kepung Baru. Awak punya cita-cita apa Kamali? Cita-cita saya lah untuk menjadi seorang gynecologist. Wow. Betul-betul hebat. Baik. Kita dah kenal dengan dua orang kawan kita dekat SMK Kepung Baru. Yang seterusnya kita nak bersama dengan Melvin. Mana dia Melvin? Melvin? Hello. Silakan Melvin, kenalkan diri Melvin. Salam sejahtera kepada Abang Faiz dan Cikgu Mazatun. Okey. Nama saya Melvin Andri di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepung Baru. Awak punya cita-cita apa? Abang Faiz nak tanya ni. Abang Faiz. Nama Abang Fizi Oh, Faiz Okey, Melvin, apa awak punya cita-cita Melvin? Cita-cita saya menjadi chef.
Chef Melvin. Tak sabar-sabar Abang Fizi nak merasa masakan Chef Melvin satu hari nanti. Baiklah, yang seterusnya kita nak bersama-sama dengan Lai Chi Kuan. Mana Lai Chi? Halo, Lai Chi. Apa khabar? Salam sejahtera Abang Fizi dan Cikgu Mai. Nama saya Lai Chi Chen dari Sekolah SMK Kepong Baru. Awak punya cita-cita mau jadi apa? Lai Chi? Seorang pemuzik. Wui, awak pandai main muzik apa? Gitar, bass, drum? Tak tahu macam mana nak. Baru buat cita-cita. Macam mana you nak jadi pemuzik sedangkan you tak tahu main muzik? Tapi tak apa, usaha tangga kejayaan. Baiklah, yang seterusnya kita nak bersama-sama dengan Ria. Mana dia kawan saya Ria daripada SMK Kepong Baru ni? Ria. Hai Ria. Ria? Ria ke mana tu Ria? Hai Ria. Dia buka tak? Ria? Ria, silakan kenalkan diri Ria. Silakan kenalkan diri. Ria, boleh buka mic? Tekan dekat mikrofon tu, tekan. Ria, kenalkan diri Ria. Dia dengar tak? Tak dengar. Oh, mungkin ada masalah teknikal. Tapi tak apa, kita nak berkenalan dengan Wong. Mana tahu? Wong. Halo. Hai. Siapa nama awak? Salam sejahtera kepada Abang Fizi dan Puan Maizatul. Saya Wong Wenja dari SMK Kepong Baru. Okey, awak punya cita-cita nak jadi apa, Wong? Nak jadi seorang peguam. Nak jadi apa? Peguam. Nak jadi seorang peguam. Peguam. Baik, abang doakan semuanya akan tercapai apa yang anda cita-citakan pada hari ini. Baiklah, Puan Maizatul, boleh terangkan kepada kita semua antara standard pembelajaran yang kita nak belajar pada hari ini selama 1 jam dalam reka bentuk dan teknologi hari ini. Silakan Puan Mai. Okey, salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Tapi standard pembelajaran kita adalah 1.2.1 iaitu mengenali atau mengetahui apa dia kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, dan yang kedua 1.2.2 kita nak tahu apa dia peranan reka bentuk dalam menghasilkan satu produk yang bermanfaat dan berguna kepada semua. Wow, itu dia. Baik cikgu, tapi sebelum tu kita nak pesan kepada semua, haruslah menjaga SOP walau di mana jua kalian berada. Baik, di tangan saya ni ada gel pembasmi kuman, silakan cikgu gunakan sikit. Okey. Maklumlah cikgu, sekarang ni kan dekat Selangor tak ada air. Tapi tak apalah cikgu, kita ada kita ada ni gel kan pembasmi kuman. Okay. Baik, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada anda yang sudi menonton reka bentuk dan teknologi bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Maizatul kita daripada SMK Kepong Baru. Baik, kita akan belajar tentang kepentingan reka bentuk dan teknologi. Baik Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Okey, kita nak belajar kepentingan reka bentuk dan teknologi kan? Baik Cikgu. Okey, tapi sebelum itu apa kata kita buat sedikit aktiviti untuk murid-murid kita yang berada di rumah, boleh ikut juga. Okey, dan anak murid saya yang berada di studio ni lah. Okey, tadi Abang Fizi dia menggunakan penyedot hampagas. Mana Fizi tadi? Ni cikgu, ni cikgu. Ada kat sini, ni. depan ni. Di depan kita ni. So, penyedot hampagas ni cikgu labelkan sebagai penyedot hampagas A. Okey? Baik Cikgu. Okey, dan yang ini, penyedot hampagas cikgu guna tadi ni, ini adalah penyedot hampagas B. Abang tunjuk sekali lagi. Kejap. Ni cikgu. Yes, betul ni. Nanti takut tak nampak kan? Okey. Okey, so kalau kita tengok kedua-dua penyedot hampagas ni dia ada perbezaan. Okey, macam tadi
Fizi, Abang Fizi nak guna tadi, Ya cikgu. tapi sampai satu part tu stuck. Betul tak Fizi? Betul cikgu. Sebab apa Fizi? Sebab saya rasa dia punya wire ni ada terhad lah cikgu. Terhad kan? Okey, tapi tiba-tiba cikgu datang dengan senang lenangnya. Cikgu. Siap boleh joget-joget lagi tak Fizi? Okey. So cikgu menggunakan penyedut hampa gas yang tanpa wayar. Okey, so ingat yang ini A, yang Abang Fizi Ini pegang B. sekarang ni adalah B. Okey, cikgu nak tanyalah anak-anak murid cikgu. Okey. Anak-anak murid cikgu, okey, boleh tak siapa volunteer nak tolong saya bezakan antara penyedut hampa gas A dengan penyedut hampa gas B? Siapa nak jawab? Angkat tangan Okey, kawan-kawan. siapa nak jawab? Silakan. Cepat. Cikgu Silakan. hari ni siapa jawab cikgu bagi hadiah. Hadiah apa, cikgu? Dia berupa stiker dulu. Oh, yang akan hampa gas. Okey, cikgu. Okey, cikgu akan bagi stiker siapa yang dapat jawab. Nanti kita kumpul stiker siapa paling banyak, nanti claim hadiah dengan cikgu. Okey? Okey. Siapa nak jawab angkat tangan? Baik, ada tak kawan-kawan? Okey, ada tak? Okey, Balkis. Balkis. Okey, silakan Balkis. Apa Vacuum perbezaan ni A. Balkis? Vacuum A hanya berfungsi sebagai penyedut habuk, manakala vacuum B mempunyai pelbagai fungsi seperti menyedut habuk dan mengemok. Vacuum A ni dia yang tradisional punya, okey, yang lama punya, dia fungsi dia sebagai penyedut habuk. Okay. Kita boleh sedap habuk je. Habuk je cikgu. Habuk je. Habuk ke sampah-sampah yang kecil-kecil lah. Sampah Baik, besar tak boleh lah. Kan stuck nanti. Betul Bahaya. tak? Okey, so penyedut yang B ni, dia bukan setakat boleh sedut habuk, tapi kita boleh mengemop sekali. Ya ke cikgu? Hebat tak hebat? Magic Hebatnya, kan? Tadi saya kata magic kan? Wow, luar biasa cikgu. Okey. So, vacuum ni, sambil kita sedut habuk tu, sambil kita mop. So, dia jalan serentak. Jimat masa kan? Jimat masa cikgu. Okey. Okey, so itu adalah perbezaan yang pertama. Okey, ada lagi tak siapa yang nak tolong saya? Ada lagi tak perbezaan yang kedua? Ada tak selain daripada boleh mengemop dan juga apa lagi? boleh menjedut habuk? Siapa nak bantu cikgu? Anyone? Ada? Melvin ke? Melvin. Melvin boleh? Okey, Melvin. Melvin. Silakan Melvin. Apa perbezaannya Melvin? Vacuum A mempunyai gerakan kerana wayarannya yang terhad. Manakala vacuum B bebas bergerak. Macam mana cikgu dengan jawapan Melvin cikgu? Ya, betul. Tepat sekali Melvin. Sama macam Balkis tadi pun jawapan tepat. Alamak, mana stiker saya tadi? Stiker cikgu ya? Fizi, kita lupa letak stiker Fizi. Tak apa cikgu. Okey, saya betul. Balkis tadi kita bagi dua. Dua stiker cikgu ya? Dua stiker. Balkis. Balkis yang Balkis pertama. untuk awak, abang bagi dua Balkis. Satu untuk kita. Okey. Satu lagi untuk masa depan kita Balkis. Okey cikgu. Gitu. Okey, kemudian Melvin pun kita bagi dua. Dua untuk Melvin. Dua. Okey, baik cikgu. Okey, so tepat jawapan Melvin, betul lah. Tadi memang dah terbukti bila Abang Fizi guna tu, wayar dia terhad. Betul cikgu. Okey, jadi maknanya celah-celah ke kan tak dapat kan. Susah, bukan tak boleh vacuum, tapi kita kena tanggalkan wayar, kita kena plug in dekat tempat lain. Dah kena buat kod penyambungan tambahan yang vacuum yang B tadi tu, kita boleh bebas bergerak. Even dekat tangga pun kita boleh bergerak. Boleh menggunakan kita punya ni cikgu, penyedut hampa gas. Okey. Baik cikgu. Okey, yang ketiga, ada tak lagi siapa yang nak tolong saya? Ada lagi tak? Okey, saya nampak Ria angkat tangan. Okey, Ria, silakan Ria. Okey, Ria, Ria, silakan. lama sangat angkat tangan tu Ria. Okey. Ria buka mic. Okey Ria, apakah perbezaan dia di antara penyedut hampa gas A dan juga penyedut hampa gas B? Okey, mungkin Ria ada masalah gangguan. Dia ada masalah gangguan teknikal cikgu. Okey, siapa boleh tolong saya untuk backup Ria? Siapa boleh tolong Ria? Saya boleh jawab. Dah ada cikgu, dah ada suara cikgu. Yeay, okey. Ria dah kembali dah. Vacuum A berat manakala vacuum B lebih ringan daripada vacuum A. Mana awak tahu, awak tak angkat pun? Abang yang angkat kat sini. Okey Ria. Okey cikgu. Okey, betul cuba Fizi. Saya rasa vacuum A betul, ni memang berat, betul kan? Tadi Fizi dah try kan? Tadi saya angkat berat betul cikgu. So vacuum A ni dia memang lebih berat.
Okay, vacuum B ni dia lebih ringan. So bila berat dengan ringan, mestilah kita nak pilih yang ringan. Betul tak? Betul cikgu. Okey, so secara keseluruhannya, jangan lupa tolong bagi. Berapa cikgu? 2 juga sebab jawapan betul tu. 2 untuk Ria. Ria tu. Okey, 1. Okey, jadi secara keseluruhannya, kita dapati bahawa vacuum A dan B ni dia ada perbezaan. Vacuum A ni dia vacuum yang yang basic, yang lama. Okey, tapi dengan adanya perubahan teknologi, baik cikgu. Okey, menyebabkan kita boleh mereka bentuk vacuum yang lebih mudah digunakan. Cikgu, kenapa penyeduk ampar gas ni dicipta cikgu Okey, sebab apa? Sebab apa cikgu? Sebab biasanya sesuatu produk dicipta dia datang dari masalah. Macam kita nampak tadi, Fizi nak vacuum terhad, betul tak? Betul cikgu. So dengan sebab itulah maka mereka cipta vacuum yang cordless ni, yang tanpa wayar. Menggunakan bateri. Ya, betul. Bateri tu kena cas lah. Okey, so untuk mengetahui lebih lanjut apa dia kepentingan reka bentuk dan teknologi, kita tengok slide dekat sini. Cikgu dah sediakan. Boleh perhatikan kawan-kawan di rumah. Tengok betul-betul tahu. Okey, silakan cikgu. Okey, jap Okey, reka bentuk dan teknologi kepentingan. Okey, yang pertama, dia boleh menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Baik. Okey, dan kita dah tengok tadi vacuum tu dia daripada vacuum yang lama tu dia berkembang menjadi satu vacuum yang lebih bermanfaat. Okey. Okey, yang kedua. Baik, yang kedua cikgu. Menyumbang kepada pembangunan sosial dan sains perniagaan. Sains dan perniagaan. Baik, cikgu. Okey, dengan adanya reka bentuk dan teknologi, kita punya sosial, kita punya perniagaan boleh berkembang. Okey. Dan kita pun memang akui, betul tak? Betul, kalau cikgu. sekarang ni kita nak berniaga, kita tak semestinya kena buka gerai, buka kedai. Guna apa ni? Fizik. Online cikgu. Ya, betul. Online sekarang rasanya lebih mudah. Lebih praktikal. Lebih praktikal. Lagi zaman kita kena berkurung banyak di rumah ni kan. Betul cikgu. Okey, seterusnya memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Okey, kehendak individu. Okey, macam tadi kita perlukan vacuum yang mudah. Jadi dengan adanya reka bentuk dan teknologi, vacuum yang mudah itu pun dah dihasilkan. Okey. Seterusnya, dia boleh memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Okey, dengan bila dah ada teknologi berkembang, jadi dia sangat memudahkan kita. Contohlah, sebab tadi saya tunjuk vacuum kan. Okey, contoh vacuum yang B ni, kita boleh vacuum sambil mop. So sangat mudah untuk mak-mak buat kerja, betul tak? Betul cikgu. Okey, memupuk nilai ciptaan, inovasi dan kreatif. Dan satu lagi, membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Jadi dengan adanya pelbagai reka bentuk, baik cikgu. Okey. Contoh kita mereka bentuk makanan ke, so ada banyak peluang kerjaya yang terhasil lah. Okey. So macam mana Fizi, dah boleh faham apa saya dia faham cikgu, alhamdulillah cikgu. Okey, nak tahu kita punya murid ni faham ke tak faham ni? Okey, murid-murid saya yang di talian dengan yang di rumah. Okey, apa kata kita tanya dia satu soalan. Satu je soalannya, mudah je. Okey, siapa dapat jawab akan dapat stiker. Baik. Okey. Silakan cikgu. Okey, soalan satu. Memang satu je pun, tak ada nombor 2. Okey. Okey, cikgu. Soalan dia ialah nyatakan kepentingan reka bentuk dan teknologi. Tadi cikgu ada bagi 6. Berikan salah boleh satu tak? je. Okey, siapa kita nak jawab? Kita ada 6 orang. Okey, apa kata seorang satu? Seorang satu cikgu ya? Boleh. Okey, baik. Kita mulakan dengan siapa cikgu? Okey, siapa nak volunteer ni? Ada tak? Okey, kita mulakan dengan Ria. Nampak Ria angkat tangan tadi, Ria. Silakan Ria. Okey, silakan. Melalui reka bentuk, pendapatan negara dapat ditingkatkan dan keselamatan serta maruah negara terpelihara. Macam mana cikgu dengan jawapan Ria cikgu? Itu Ria. Mana Ria? Okey. Ria, itu kepentingan ke peranan tu Ria? Saya rasa macam tersasar sikit peranan kan. Sorry. Kepentingan kita nak pergi ke kepentingan. Ia dapat reka bentuk dan teknologi boleh membuka laluan kerjaya dan
pekerjaan seperti melalui internet, macam like perniagaan internet yang menggunakan online banking dan banyak produk yang kita boleh menjual dekat macam e-buku, website untuk membeli. Okey, betul Ria. Okey, so betul. Itu Ria dia. dapat dua stiker. Baik, Ria. 2 pelekat. Wah, Ria dah 4 ni. Woi, Ria dah 4 ni kawan-kawan. Takkan tak nak kejar kawan-kawan. Okey. Okey, Okey, baik. so yang kedua, siapa boleh tolong saya yang kedua? Ha. Kamali, ada tak Kamali? Kamali. Okey, Kamali dah angkat tangan dah. Silakan Kamali. Reka bentuk dan teknologi dapat menyumbang kepada teknologi moden, contohnya iPad, tab dan sebagainya. Si ada contoh cikgu. Bagus, Wow. Ria. Si ada contoh iPad, tab. Okey, betul Itu adalah contoh perkembangan teknologi moden. Okey, kalau dulu kita guna desktop, kemudian laptop, and then sekarang iPad. Betul, Okay, cikgu. kita nampak kan itu perkembangan teknologi. Dan itulah pentingnya ada reka bentuk. Kalau ada teknologi tapi tak ada pereka bentuk, so dia tak jadi juga. Betul. Cikgu, berapa Okey. stiker, berapa pelekat untuk Kamali cikgu? Kamali sebab dia bagi iPad ni kita bagi 3 lah. 3. Baik. Hebat. 3 untuk awak Kamali. Tepuk sikit kawan-kawan. So yang murid di rumah macam mana? Dapat juga kan? Okey. Okey, Baik, seterusnya. cikgu. Kita berehat seketika cikgu. Okey, kita kita bagi berehat peluang kepada seketika. kawan-kawan kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Reka Bentuk dan Teknologi bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Maizatul daripada SMK Kepong Baru ya. Hari ini kita berbicara, kita belajar tentang kepentingan reka bentuk dan teknologi. Baik cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau tadi kita dah belajar kepentingan reka bentuk dan teknologi dan kita dah tengok ada kepelbagaian reka bentuk yang wujud sebenarnya dekat dunia ni. Baik, Kalau kita tengok tadi, itu adalah reka bentuk antara reka bentuk yang gagal kita kata. Kenapa? Sebab perasan tak tadi Fizi, orang buat eskalator tiba-tiba dekat dinding. So macam mana orang tu nak pergi, betul tak? Itulah dia. Siapa engineer dia tu? Tak tahulah kan. Baik. Sebab tu kita tak nak murid-murid kita menghasilkan reka bentuk yang macam tu. Baik, cikgu. Untuk akan datang kan. Okey, jadi peranan reka bentuk, peranan pereka bentuk, okey, adalah penting untuk menghasilkan reka bentuk yang baik. Okey, dan bermanfaat lah. Okey, jom kita tengok apa dia peranan reka bentuk. Boleh saksikan kawan-kawan.
Okey, peranan reka bentuk dia terbahagi kepada 3 aspek lah. Okey, yang pertama kepada individu. Individu tu maksudnya kita lah, diri kita sendiri. Okey, yang kedua kepada masyarakat. Okey, masyarakat maksudnya kita dan orang keliling. Okey. Dan yang ketiga adalah kepada pengeluar dan juga negara kita. Okey, untuk mengetahui peranan lebih lanjut ni, saya rasa apa kata kita tanya murid-murid kita ni. Boleh, mereka ni pandai berhujah. Mesti mereka banyak poin, betul tak? Okey. Siapa nak berkongsikan tentang peranan reka bentuk ni? Siapa cikgu? Cikgu pilih cikgu. Siapa volunteer? Okey, saya asyik volunteer je. Okey, saya panggil je lah, boleh tak? Wenzel. Saya nak dengar suara Wenzel yang comel itu. Okey, boleh Wenzel? Okey, silakan. Wenzel. Peranan reka bentuk memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Okey. Bagaimana cikgu dengan jawapan dia? Betul. Tepat sekali. Kata nak jadi peguam. Kan saya dah kata tadi, mereka ni pandai berkata-kata kan. Betul, cikgu. Okey. Peranan reka bentuk memberikan kebebasan memilih kepada individu. Okey, dia bebas untuk memilih apa sahaja produk yang ada di pasaran. Betul. Okey, sebab adanya reka bentuk, jadi maka terhasil pelbagai rekaan, pelbagai design. Contoh kalau lampu, kita nak beli lampu. Okey, lampu tu sendiri ada pelbagai design, betul tak Fizi? Betul cikgu. Ada yang bulat, ada yang empat segi. Ada bulat, ada lonjong lagi lah. Zaman sekarang macam-macam pattern. Betul kan? cikgu. Okey, so di situ kita nampak peranan reka bentuk. Bila ada pelbagai design, kita sebagai individu ni bebas memilih. Jadi cikgu, berapa pelekat kita nak bagi dekat Wenzel? Kita bagi 3 pelekat. 3 untuk Wenzel. Tepuk sikit. Okey, seterusnya siapa lagi nak tolong saya? Siapa nak tolong cikgu ni? Okey, siapa lagi? Kamali? Boleh Kamali? Kamali. Okey. Silakan Kamali. Reka bentuk menjadikan pengguna kenapa tersekat kat situ? Menerima manfaat dari sumber alam dan ciptaan Tuhan. Bagaimana cikgu dengan jawapan Kamali cikgu? Okey, reka bentuk menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat dari alam. Okey, betul sangat jawapan. Siapa tadi? Kamali. Okey, 3. 3 cikgu tepuk sikit. Tepuk. Kamali dapat 3. Murid-murid dekat rumah boleh dapat juga kan? Okey, seterusnya. Peranan yang ketiga. Saya pilih Balkis. Okey. Balkis yang comel. Silakan Balkis. Peranan yang ketiga Balkis. Peranan reka bentuk kepada masyarakat ialah melindungi dan memelihara etika sosial serta mempelbagaikan etika budaya. Bagaimana cikgu? Okey, peranan reka bentuk melindungi etika sosial dan memelihara budaya. Okey, budaya ni biasanya kita tengok pada reka bentuk pakaian. Okey, selain pakaian, kita selalu tengok kalau budaya ni pakaian ni kan, tapi sebenarnya reka bentuk ni dia sangat meluas. Jadi kita boleh tengok reka rumah, bentuk rumah kan. Rumah tu rumah tradisi kan, betul tak? Okey, lagi satu reka bentuk makanan yang orang tak perasan. Okey, reka bentuk makanan pun ada pengaruh budaya di situ. Okey, so dengan adanya reka bentuk, kita ni pengguna lebih banyak, masyarakat lebih banyak pilihan dan masyarakat dia boleh tahu budaya orang lain. Contoh macam sekarang ni, walaupun kita kat Malaysia tapi kita makan juga makanan Korea, betul tak? Betul cikgu. Okay. Samyang. Samyang. Okey, so baik, berapa pelekat untuk Balkis cikgu? Okey, 3 juga. 3 untuk awak Balkis. Okey. Mana Balkis? Seterusnya. Lai Chi Chen, okey tak? Saya tak pernah dengar lagi. Saya tak dengar lagi suara Lai Chi Chen ni. Lai Chi, silakan. Okey. Chi Chen. Reka bentuk dapat membentuk. Membentuk apa, Chi Chen? Reka bentuk dapat membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Okey, betul ke? Betul lah. Mestilah masyarakat jadi lebih berdaya maju. Saya boleh bagi contoh. Dia bagi contoh nak bagi contoh. Okey. Apa dia contoh? Apa contoh dia, Cica? Contoh ni kena bagi markah lebih ni. Contohnya scientific calculator. Ia boleh bantu saya untuk selesaikan soalan linear equation. Cikgu.
Lawak. Okey, berdaya maju. Betul lah tu. Kan? Hebat. Okey, so Cicin dapat 4 lah. Sebab dia bagi apa? Apa tadi? Contoh sekali. Siap contoh. Siap dengan kalkulator lagi, cikgu. Okey, siap kalkulator lagi. 4 cikgu ya. Okey, Baik. seterusnya Melvin. Melvin. Peranan seterusnya. Cepat. Kita ada aktiviti yang lagi best ni. Cepat. Melvin. Okey, Melvin, come. Apa dia peranan reka bentuk Melvin? Silakan bagi pandangan awak Melvin. Reka bentuk membolehkan pengeluar mengeluarkan produk berjenama negara yang berkualiti dan setanding pasaran antarabangsa. Okey, betul sangat. Okey. So dengan adanya reka bentuk kita, pengeluar yang Malaysia ni boleh mengeluarkan jenama negara yang menjadi kebanggaan negara. So negara sekali dapat nama, betul tak? Betul cikgu. Okey, so dia boleh memartabatkan negara di mata dunia. Okey, so itu adalah peranan reka bentuk. Berapa peringkat untuk Melvin cikgu? Okey, Melvin 3. 3 untuk Melvin. Tepuk sikit kawan-kawan. Okey, bagus. Semua boleh jawab apa dia peranan reka bentuk. Okey, yang penting kita kena tahu ada 3 aspek, iaitu kepada individu, masyarakat, pengeluar dan negara. Baik. Okey. Okey, seterusnya. Baik. Okey, kita dah tengok reka bentuk kan? Okey, bila kita perhatikan sesuatu produk tu, okey, kalau kita nak tahu satu produk tu dia adalah reka bentuk yang baik, okey, kita perhatikan produk tu dia bukan ada satu fungsi. Dia ada pelbagai fungsi ya, cikgu. betul. Dia ada pelbagai fungsi. Okey, macam mana? Saya bagi contoh. Apa sebenarnya? Okey, inilah depan saya ni kan. Okey ni. Okey cikgu. Okey ni apa ya? Color organizer, betul tak? Okey, sebab kat sini dia ada macam-macam color. Okey, sebenarnya dia adalah color organizer. Okey, tapi fungsi pertama dia sebagai organizer untuk color, untuk simpan color, bagi susun, cantik, kemas, betul tak? Betul cikgu. Okey, tapi dengan adanya reka bentuk, kita tambahkan satu lagi fungsi supaya mudah untuk kanak-kanak menggunakannya dan mudah menjimatkan duit ibu bapa. Kita buat apa? Kita tambah dia punya, kita panggil apa ni stand untuk melukis ni. Saya rasa pelapik untuk lukisan cikgu. Okey. Pelapik lukisan. Selalu kalau kita nak melukis, kita kadang kalau nak yang style tu kita guna ni lah apa? Macam board kan, macam whiteboard tu. Okey, so yang ni kita boleh melukis. Okey, so fungsi utama adalah color organizer. Fungsi sampingan dia adalah ni, stand untuk melukis atau mewarna. Okey. So boleh dapat Fizi? Boleh dapat cikgu. Okey, so saya nak dekat sini, dekat studio ni ada pelbagai barang yang cikgu bawa ni. Majoriti adalah barang mainan. Okey, apa kata saya nak murid di rumah dan juga murid-murid saya di talian. Okey, tolong saya kenal pasti apa dia fungsi utama dan fungsi sampingan bagi gelongso itu. Ni gelongso ke cikgu? Yalah, gelongso Fizi. Cuba Fizi. Tak muat kot kan? Memang tak cikgu. Okey. Patah cikgu saya duduk cikgu. Okey, selain gelongso dia boleh buat apa lagi Fizi? Agak-agak lah. Cuba Fizi terbalikkan dia. Terbalik? Boleh terbalikkan cikgu? Boleh, cuba. Kita cuba. Okey, saya terbalikkan. Tak cuba tak tahu. Jadi apa tu? Dah jadi macam mainan budak-budak tu cikgu. Dia memang mainan budak-budak, bukan untuk bapak budak. Jarang ada mainan orang tua cikgu ya. Okey, so dia ada fungsi kedua. Okey. Siapa boleh tolong saya? Apa dia? Nyatakan apa fungsi utama yang abang Fizi pegang ni dan fungsi sampingan dia. Apa fungsi utama dan juga fungsi sampingan dia? Siapa nak jawab, angkat tangan? Okey, kawan-kawan. Siapa boleh tolong saya? Wenzel ke? Okey, Wenzel. Okey, Wenzel. Wenzel. Comel Wenzel. Apakah fungsi utama dan juga fungsi sampingan benda yang abang pegang sekarang ni? Silakan Wenzel. Fungsi utama gelongsor, manakala fungsi sampingannya ialah sebagai rocking chair. Rocking chair lah Fizi yang ni. Okey, cikgu. Okey, so dia ada dua fungsi. Fungsi utama adalah gelongso. Baik. Okey, fungsi sampingan dia adalah rocking chair. So memang dah jadi gelongso cikgu ya. Zaman sekarang kita susah nak pergi playground kan. Kita beli satu tapi kita boleh buat dua aktiviti di situ. Betul. So ini adalah satu contoh produk yang berguna, yang baiklah. Okey, hasil reka bentuk. Cikgu, berapa pelekat untuk Wenzel cikgu? Okey, Wenzel kita bagi 2. 2 pelekat untuk Wenzel. Okey. 1 dan 2. Okey, seterusnya siapa boleh tolong saya? Okey.
apa peranan reka bentuk yang kamu dapat daripada fungsi utama dan fungsi sampingan daripada produk inilah. Siapa boleh tolong saya? Siapa yang nak tolong akan dapat pelekat. Okey. Angkat tangan kawan-kawan. Okey, Cik Chun. Silakan. Cik Chun. Peranan reka bentuk di sini ialah reka bentuk membolehkan pengeluar mengeluarkan produk yang berkualiti. Okey, betul tu. Betul. Okey, so maksudnya pengeluar dia dapat mengeluarkan produk yang berkualiti. Jadi terhasillah produk yang berguna macam ni lah. Yang dua fungsi, cikgu. Ya, dua fungsi. Okey, kita bagi 2 bintang. 2 bintang untuk Lychee. Cik Chun. Okey, baik. Okey, seterusnya saya ada satu lagi. Saya rasa sempat kau tunjuk satu. Okey ni, yang comel ni. Okey, ini adalah Mickey Mouse, cikgu. bantal. Oh, bukan. Okey, memang dia bantal Mickey Mouse, boleh peluk-peluk kan. Baik. Okey. Dan dia ada satu lagi. Bila saya buka zip, mana zip dia? Sekat. Okey. Tada! Oi, jadi apa, cikgu? Oh, jadi selimut lah. Alamak. Wow. Kita tengok. Okey, siapa boleh tolong kelaskan mana satu fungsi utama, mana satu fungsi sampingan? Siapa nak jawab? Angkat tangan, kawan-kawan. Okey. Kamali boleh? Kamali. Silakan, Kamali. Yang sentiasa tersenyum, Kamali ni. Silakan, Kamali. Fungsi utama ialah bantal ni. Dan manakala fungsi sampingannya ialah selimut. Okey, betul lah. Okey, tadi saya dah tunjuk yang pertama fungsinya adalah bantal. Okey, kemudian bila kita buka zip, rupanya dia boleh jadi selimut. So kalau kita nak letak dalam kereta untuk anak-anak baguslah kan? Okey, so untuk sesuai lah untuk travel. Okey, 2 bintang. 2 bintang untuk Kamali. Okey, Kamali banyaknya Kamali. Dia banyak jawab ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kamali dapat. Alamak, saya kena fikir ni apa nak bagi murid-murid ni. Jangan risau, ada dah reward. Okey, seterusnya. Baik. Okey, daripada produk ini, siapa boleh tolong saya nyatakan apa dia peranan reka bentuk? Apa sampai peranan boleh reka terhasil bentuk? produk yang berguna seperti ini. Okey, siapa nak jawab? Okey, kita ada Melvin. Silakan, Melvin. Okey, Melvin, teruskan. Saya dapati bahawa reka bentuk berperanan menjadikan pengguna lebih kreatif dan mudah melakukan tugas. Okey, betul Melvin. Tepat sekali. Okey, so maksudnya Melvin boleh menyatakan apa dia peranan reka bentuk terhadap produk ini. So dengan adanya reka bentuk, kita boleh menghasilkan pelbagai produk yang kreatif. Okey, menjadikan pereka ni lebih kreatif. Betul, cikgu. Dan pengguna sendiri akan jadi lebih kreatif. Okey, siapa sangka daripada bantal rupanya dia adalah selimut juga. Saya mula ingat tadi, cikgu, macam beg, cikgu. Beg macam beg galas. Maybe lepas ni kita boleh tambah tangkai, tambah slot jadi beg. Betul tak? Dia ada 3 fungsi kat situ. Okey, betul. Baik, cikgu. Berapa pelekat untuk Melvin, cikgu? 2 pelekat untuk Melvin. 2 pelekat untuk Melvin. Tepuk sikit. Tahniah murid-murid semua. Memang hebat. Memang saya tak tahu apa nak cakap. Dahsyatlah murid-murid ni. Kita tanya semua boleh jawab kan? Itulah dia, cikgu. Okey, so murid-murid dekat rumah macam mana? Boleh ikut? Boleh dapat? Cikgu. Boleh tahu apa dia kepentingan dan peranan reka bentuk? Okey, semestinya boleh. Betul tak Abang Fizi? Betul, cikgu. Kalau Abang Fizi boleh dapat, murid-murid mesti boleh dapat punya. Okey. So, yang seterusnya, cikgu? Okey, seterusnya kita kita dah kenal pasti peranan dan juga fungsi-fungsi utama dan fungsi sampingan, cikgu. Okey. Jadi dekat sini kita nak tahu apa lagi? Apa lagi, cikgu? Apa lagi contoh? Agaknya apa lagi contoh yang kita boleh. Okey ni. Ni apa ni Abang Fizi? Yang kat depan ni, cikgu, mana saya nak tunjuk ni boleh tengok kawan-kawan. Apa ni, kawan-kawan? Okey. Saya yang tahu, cikgu, mainan lah, cikgu. Mainan. Okey, ada tak murid saya yang di dalam talian? Ada tak kawan-kawan yang nak bantu Abang Fizi ni? Apakah benda yang ada dekat depan kita sekarang ni? Ke Abang Fizi boleh try pegang? Saya boleh cuba, cikgu, ya? Cubalah. Dulu kecil-kecil tak dapat main. Macam mana zaman-zaman saya tak ada. Zaman kita dulu tak ada. Okey, so fungsi dia gitu. Kemudian apa lagi? Fungsi dia. Tak bawah, cikgu, Ni macam
Cuba. Macam nak belajar jalan je tu Fizi. Macam mana cikgu? Okey. Okey, jadi siapa yang boleh tolong saya ni siapa dapat jawab ni saya bagi 5 bintang. Ada 5 bintang. Okey, apakah benda yang ada kat depan Abang Fizi sekarang ni? Siapa boleh bantu? Saya rasa ni macam boleh membantu adik-adik kita untuk berjalan cikgu. Iyalah. Okey. Itu cikgu Okey, baik. Okey, siapa boleh bantu saya? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Jawab? Okey, siapa nak jawab? Cepat, saya offer 5 bintang ni. Siapa nak jawab ni? 5 bintang. Ada ke? Okey, kita minta Balkis. Balkis macam senyum daripada tadi, Balkis. Saya pun tengok dia senyum tu mesti banyak idea. Silakan Balkis. Okey, apa fungsi utama dia Balkis? Apakah fungsi utama benda ini Balkis? Fungsi utama ialah membantu baby untuk berjalan dan untuk bermain. Membantu baby-baby untuk berjalan dan bermain cikgu. Betul ke cikgu? Okey, baby-baby berjalan dia boleh tolak, betul tak? Betul cikgu. Main tu tang mana Balkis? Kat mana yang dia main tu? Tang mana? Tang sini kah? Tang sini kah? Tang tu kah? Ya, dekat depan tu. Yang depan tu. Cuba Abang Fizi main. Okey, pandai lah Abang Fizi. Dah comel. Gembira. Okey, berapa cikgu dah bagi you? Okey, Balkis tepat sekali. 5 bintang. 5 pelekat. Okey. Wah, banyaknya Balkis. Baik cikgu, sambil-sambil saya menampan cikgu. Kita lihat seketika cikgu. Okey, kita boleh. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Abang Fizi masih lagi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Maizatul daripada SMK Kepung Baru, Kuala Lumpur. Okey, baik cikgu. Kita masih lagi belajar tentang reka bentuk dan teknologi. Macam-macam aktiviti yang kita lakukan pada hari ini cikgu. Tengok kawan-kawan saya banyak pelekat-pelekat ni cikgu. Hebat-hebatlah kan. Okey, pelekat ni tadi mereka ni dapat sebab berdasarkan pentaksiran yang cikgu buat. Okey. So cikgu hari ni cikgu dah ajar tentang kepentingan reka bentuk dan juga peranan reka bentuk. Okey, selain tu murid juga tadi dia dah boleh kenal pasti mana satu fungsi utama dan mana satu fungsi sampingan. Okey, untuk menghasilkan satu reka bentuk yang baik dan berguna. Betul cikgu. Okey. So apa kata kita tanya murid kita, okey, apa yang mereka dapat hari ini? Okey. Okey, saya nak seorang sajalah, boleh? Siapa cikgu? Cikgu pilih cikgu. Okey, Kamali, boleh Kamali? Kamali, apa yang awak belajar hari ini Kamali? Ceritakan dengan kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM. Silakan Kamali. Terdapat 6 reka bentuk dan teknologi. Antaranya ialah reka bentuk dan teknologi memudahkan urusan kerja melalui pembasuhan. Melalui pengubahsuaian cikgu. Okey, memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Okey, sebenarnya secara keseluruhannya kepentingan reka bentuk dan teknologi itu ada 6. Baik cikgu. Okey, antaranya melalui pengubahsuaian. Okey, kemudian apa lagi? Dia boleh meningkatkan produktiviti. Okey. So dia boleh memberi peluang kerjaya, okey, dan juga peranan reka bentuk lah. Dan kalau kita perhatikan tadi melalui aktiviti yang murid lakukan, okey, murid dapat mengenal pasti apa itu peranan reka bentuk dan apa dia kepentingan reka bentuk dan teknologi. Penting ya, sebab untuk menjadi seorang pereka bukan satu kerja yang mudah. Betul cikgu. Susah. Sebab kalau tadi kita dah tengok video kan, okey, eskalator bertemu dengan dinding kan. Okey, so itu adalah antara kesilapan yang berlaku semasa mereka bentuk. So dari akar umbi ni kita nak jadikan murid kita dia tahu apa itu kepentingan reka bentuk. Ya. Okay, betul Fizi? Betul cikgu. Cikgu, kalau kawan-kawan saya dekat rumah ni cikgu yang nak mengetahui dengan lebih lanjut, boleh terus ke mana cikgu? Ada portal ke? Kalau nak tahu lebih lanjut atau dapatkan bahan-bahan yang ada,
okey, tentang pentaksiran, okey, atau apa-apa bahan, kita boleh rujuk Bahan pengukuhan ni. Portal D5 Okey. KPM, okey, sumberku. Boleh rujuk di bawah ni kawan-kawan. Seperti tertera di bawah ni. Okey, boleh terus ke sumberku .moi sempang dl.edu.my. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Maizatul kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong Baru. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya ni yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Baik, jaga diri baik-baik, jangan ke mana-mana, terus layan Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.